Terus tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada muka surat 4 ni. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Maka berkatalah tuan pengarang, famimma yajibu limaulana jalla wa azza 20 sifatan. Maka setengah daripada barang, tu mimma, ma tu diumumkan, umum di situ. Setengah daripada barang yang wajib, ataupun barang ataupun perkara yang wajib bagi Tuhan kita yang maha besar dan maha mulia ialah 20 sifat. Sebab digunakan istilah barang ataupun perkara, dia tak gunakan istilah sesuatu, kerana barang dan perkara ini umum. Sebab apa? Saya terjemahkan tadi, kalau wujudiyah ni atau bahasa Arabnya syai'un, bahasa Melayu ni ialah sesuatu. Kalau dalam sifat 20, sesuatu hanya masuk apa dia? 7 sifat ma'ani. 7 saja. Ni wujudiyah yang benar-benar ada di luaran tu 7 daripada 20 sifat ma'ani, 7 dalam kategori perkara yang wujudiyah. Wujudiyahnya kita boleh panggil sebagai syai'un, sesuatu dalam terjemahan bahasa Melayu. Yang lainnya kita tengok dalam amrun intizai, amrun i'tibari, intizai ini kita akan jumpa sifat apa dia? Sifat nafsiyah. Lagi apa lagi? Sifat salbiyah, dia akan masuk perkara yang adami. Kemudian apa? Sifat apa dia? Nafsiyah sajalah. Kemudian ada satu lagi istilah akan dinamakan sebagai hal. Yang ni saya nak bincangkan lagi dulu. Jadi kalau syai'un, sesuatu dah hanya 7 saja. Oleh kerana itulah diterjemahkan dengan barang ataupun perkara, kerana umum. Bila sebut saja perkara, ada kalanya wujudiyun, kadang-kalanya hal, ada kalanya amr i'tibari, ada kalanya perkara yang adami dan sebagainya. Umum, lebih umum. Sebab di sini kan dibawakan dengan lafaz perkara, ini barang ataupun sesuatu diumumkan situ. Jadinya ada 20 sifat. Wahiyal wujudu wal qidamu wal baqa'u wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith wa qiyamuhu ta'ala binafsihi ay la yaftakiru ila mahallin wa mukhassisin wal wahdaniyatu ay la saniya lahu fi zatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi. Apakah 20 tersebut? Dibacakan satu, dan iaitu wujud ada. Nanti dia bincang panjang, kita sebut dulu. Keduanya apa dia? Dan qidam, sedia ataupun sedia kala. Kita kata sedia, jarang kita guna sedia kita panggil qidam, sedia kala sedia kala. Dan baqa, kekal. Keempat, dan bersalahan Tuhan yang maha tinggi bagi segala yang baru, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Kelima, dan berdiri Tuhan yang maha tinggi dengan sendiri, iaitu tidak berhajat kepada tempat. Tempat masuk di sini, tempat ni adalah zat. Tidak berhajat kepada zat yang lain, tidak berhajat kepada mahal yang lain.
dan tidak kepada perbuatan yang menjadikannya. Ini apa dia? Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Keenam, dan wahdaniyah, itulah tunggal, iaitu tiada yang mendoai bagi Allah Ta'ala pada zatnya, dan tiada pada sifatnya, dan tiada pada perbuatannya. Dah senang ya, dah habis dah. Sikit saja ya. Senang sikit ya. Ini nama sebagai matan Ummul Bara. Pertama ialah wujud. Tulisan Arabnya ialah waw, jim, waw, dal, wujud. Ini saya ni lihat kepada apa nama keselesaan lah, nak bincang pun santai-santai. Yang mana terasa saya nak gerak, nak sebut saya sebut. Kalau masa malas, buat tak tahu je lah saya. Sebab ni matan ikut saya. Saya nak bicara macam mana. Ni matan pendek saja. Baiklah, kita dah tahu ni ya. Wujud. Wujud. Lafaz Arabnya ialah waw, jim, waw, dal. Wujudun. Wujud. Jadi Melayu pun panggil wujud juga. Dan lebihnya kita terjemahkan juga, selain daripada lafaz wujud, dalam bahasa Melayu juga ada lafaz ada wujud. Lafaz wujud itu ialah yang dimelayukan. Lafaz yang Melayu, rasanya Arab, tapi kita pun guna kalimah wujud juga. Dan seerti dengan dia ialah ada. Baiklah, wujud. Suatu lafaz yang cukup mudah kita sebut. Suatu kefahaman yang semua orang tahu. Ada. Budak kecil yang belum memayis pun boleh faham apa itu ada. Tanya, mana botol adik? Ni. Dia tahu apa tu wujud tu. Ada tu dia tahu apa itu ada. Budak kecil pun perkara yang badihiyah, yang cukup. Kalau orang tak faham apa itu ada tu, memang bukan manusia lah, senang katanya. Tapi walaupun ianya perkara yang mudah, memang semua boleh tahu, tapi bila kita nak menghuraikannya jadi cukup payah. Oh, ni yang sangat unik Bila kita nak menghuraikan apa itu sebenarnya wujud, untuk sekadar untuk kita faham tadi, semua faham ada. Tapi bila kita nak menghuraikannya, ya Allah, dah jadi suatu perbincangan yang berlebri-lebri buku kalau nak huraikan. Itulah lafaz wujud tadi. Cuma kita bicara tentang sekadar kita akal kita faham lah. Itu peringkas kita sebagai orang awam. Kalimah wujudun dari sudut asal bahasa, wujud merujuk kepada wujdan ataupun wujdan, rasa wujdan. Yang keduanya merujuk kepada tahakkuk, kita marah, kita demam, kita segar, kita banyak benda, banyak perkara yang ada pada dalam diri kita. Cukup banyak. Bukan sekadar di luar, tapi dalaman kita cukup banyak. Macam-macam.
sedih, suka, terhibur, pelbagai. Macam-macam ada dalam diri kita. Dan perkara tersebut, benda itu, kewujudan itu, wujdan kita dapat rasakan. Kita dapat rasa. Macam mana kau tahu kau boleh berkehendak, kau boleh milih? Aku tahulah, aku yang rasa lah. Kita sendiri dapat rasa. Demam ke? You demam. Macam mana kau tahu kau demam? Aku sendiri rasa lah, nampak? Ini dinamakan sebagai kita dapat rasakan perkara tersebut. Itu lafaz wujud. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua pula, wujud merujuk kepada tahakkuk, artinya sabit. Kewujudan perkara tadi memang ada, benar-benar ada. Itu yang dimasukkan dengan wujud. Tahakkuk. Ini dua makna bagi lafaz mawujud atau wujud. Yang kedua tahakkuk. Tahakkuk artinya benar-benar sebenar-benar ada. Itu tahakkuk. Dia bukan hanya sekadar mainan minda ataupun direka cipta pada akal, tidak. Dia memang tahakkuk, benar-benar perkara itu ada. Kita rasa demam, memang benar-benar demam tu ada. Kita rasa seronok, memang benar-benar keseronokan tu ada. Daripada kita rasa kita bersifat dengan berkehendak, jadi sifat berkehendak itu kita benar-benar ada. Itu yang dimasukkan dengan tahakkuk. Tahakkuk di situ. Dia ada lagi, dia punya seerti-seerti dengan dia, saya tak ingat kan. Ini yang mana sekadar saya ingat saja. Baiklah. Apabila lafaz wujud merujuk kepada sifat tersebut, maka sesuatu yang bersifat dengan wujud dinamakan sebagai mawujud. Daripada wujud inilah timbul istilah apa dia? Mawujud. Apa maksud mawujud? Mawujud ialah pertamanya zat ataupun sesuatu. Yang keduanya sifat wujud. Artinya sesuatu yang bersifat wujud, zat yang bersifat wujud. Itu yang dimasukkan dengan mawujud. Ai muttasifun bil wujud. Muttasifun bil wujud. Muttasifun bil wujud, bersifat dengan wujud, ataupun muttasifun yang bil wujud, sesuatu yang bersifat dengan wujud. Itu maksud dengan mawujud. Bukan mawujud itu bermaksud dijadikan, tidak. Lalu kita mengatakan Allah mawujud, iaitulah Allah bersifat dengan wujud. Itulah lafaz wujud. Baiklah. Apabila kita faham begitu, wujud ni macam mana sebenarnya? Apa ni wujud? Cukup pening kepala. Kita lihat botol, kita lihat kipas, kita lihat ni TV ni, boleh nampak depan tuan-tuan, TV berwarna. Kita kata berwarna artinya bersifat warna apa dia? Hitam. Jadi kita boleh bezakan TV dengan hitam. TV lah, hitam. Macam mana? Aku ambil spray putih kan, nampak putih lah. Nama TV pun putih. Jadi zatnya bukan hitam. Zat itu bukan putih. Zat hitam. Zat putih pun putih. Zat tu TV tu. Ni. Benda dah karbon ke plastik tak tahunya. Jadi kita dapat bezakan, bukan sekadar di minda, di luar pun kita dapat bezakan antara zat TV dengan warna bagi TV. Kita dapat bezakan, bukan sekadar dalam minda, di luar pun kita dapat bezakan. Keras,
Wah, rosak pula orang punya. Kata-kata. Begitu juga dengan keras. Kita dapat bezakan objek yang keras, objek yang lembut. Jadi keras itu bukan objek, lembut itu bukan objek. Keras-keras, lembut-lembut. Air, objek. Air, zat. Air, jisim. Air panas, air sejuk. Jadi air lah. Kita faham air macam mana. Engkau nak air panas ke air sejuk, nampak tu. Jadi boleh bezakan antara air dan juga panas, air dan juga sejuk. Jadi sejuk itu sifat mani, panas itu sifat mani. Dia bukan diri zat, dia bukan diri air. Kita dapat bezakan. Warna-warna dia bukannya zat TV. Kau nak beli TV apa? Kan kita tanya tadi. Jadi dia bersifat TV apa? TV warna putih. Ada TV warna putih? Ya, ada tak? Tak, dia punya skrin warna putih ada? Tak ada kan? Tak tahu, dia tak tahu. Jadi TV dia punya frame dia hitam, TV warna silver dan sebagainya. Jadi kita dapat beza antara zat dengan sifat warna tadi. Itu jelas Jadi zat warna itu bukan zat. Kita dapat beza di luar dan juga di minda. Tapi bila sebut saja mana TV, ada tak TV? Ada tak TV? Ada. Mana TV ni kita tunjuk. Okey, ni TV. Ada mana TV? Ada. Ada TV tak? Ada. Mana TV? Ni TV. Tunjuk, ini TV. Yang ada tu mana? Wujud TV tu mana? Ada TV tu mana? Adakah ada dan juga TV itu perkara yang berbeza, ataupun ada itulah TV, TV itulah ada ni? Itu dinamakan sebagai zat, wujud dan zat. Jadi wujud tu zat ke bukan? Itu jadi perbincangan dia. Jadi bila kita tunjuk TV tadi, hitam, kita tahu antara ada ataupun wujud dengan TV tadi. Ini jadi topik perbahasan yang cukup panjang. Sebab apa? Kita tunjuk ada tu tak kena. Kalau kita tunjuk ada tu mana ada, maka dia akan terkena pada TV. Ini jadi perbincangan. Jadinya menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpandangan bahawasanya wujud adalah diri zat. Wujud dinamakan sebagai ain zat. Bahasa Arabnya ain zat. Wujud adalah ain zat. Kalau bahasa Melayunya ialah diri zat. Diri zat. Jadi bila kita tunjuk wujud TV, itulah zat TV, itulah wujud TV. Jadi wujud ialah ain zat. Bila kita katakan wujud itu ialah ain zat, itulah isteriku yang ku nikahi 20 tahun yang lepas, itulah wujudnya sekarang isteri yang ku nikahi 20 tahun yang lepas. Tapi licinnya kulit 20 tahun lepas dah tak ada dah. Macam kita juga dah kedut-kedut. Nampak tak? Ini menunjukkan wujud itu ialah diri zat, tapi sifat kedut, putih, comel dan sebagainya itu bukannya diri zat. Nampak tak? Jadi wujud ialah diri zat. Ya? Bagus soalan ni. Zat tu apa dia? Batuk dulu. Mintalah tuan-tuan kalau dapat bagi dah beri kepahaman. Kita nak faham sebenarnya kan. Tak perlu istilah yang panjang-panjang. Kalau dapat berikan istilah bahasa kampung kita lagi mudah. Sebab kita bukannya universiti yang tinggi-tinggi. Kita peringkat untuk kita faham. Jadi ada tak istilah orang Melayu dulu mengenai apa itu zat?
Lagi bagus kita Melayu Melaka lagi bagus kan? Ha? Ha? Diri. Diri ke? Zat tu diri. Bahasa Melayu kan, zat tu ialah diri ya. Baiklah, sebelum kita nak bagi, mungkin ada yang terlupa bahasa-bahasa lama. Zat tu apa dia kalau kita fahamkan zat? Zat dalam istilah kita ni, saya tak nak bicarakan tentang sudut bahasa dalam bahasa Arab yang pelbagai, itu tak nak lah. Jadi kita ambil istilah. Zat yang kita nak bicara sekarang ialah maqama binafsihi. Itu kekunci dia. Zat ialah maqama binafsihi. Maqama binafsihi. Maqama, tinggal satu, binafsihi. Artinya sesuatu yang berdiri dengan sendirinya. Ini kalau nak terjemahkan berdiri, bukan duduk, bukan macam tu Yang dimasukkan dengan sesuatu yang berdiri dengan sendirinya, artinya keberadaannya, kewujudannya tidak berhajat kepada kewujudan yang lain untuk keberadaan, untuk kewujudan dirinya. Itu yang dimasukkan dengan maqama binafsihi. Baiklah. Seperti ni, kaca ni, ini dia pakai sebagai zat. Ni penutup cawan ni, dia tidak berhajat kepada cawan untuk kewujudan dirinya. Sebagaimana cawan ini tidak berhajat kepada penutup ini untuk kewujudan dirinya. Itu yang dimasukkan dengan qiyam. Itu yang dimasukkan dengan qaim, yang dimaksud dengan qama binafsi. Berdiri dengan sendirinya ialah dia tidak berhajat kepada kewujudan yang lain untuk kewujudan dirinya. Bukan bermaksud kewujudan di sini artinya dijadikan, tidak. Bukan begitu. Tidak berhajat kepada yang berpanjangan, berkait-kait untuk kewujudan diri, tidak. Semata-mata dirinya, maka dia ada. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia dengan maksud yang lain, dia tidak berhajat menumpang kepada kewujudan yang lain. Di penutup ini berwarna putih. Putih itu dinamakan sebagai sifat. Jadi putih itu, kewujudan putih, selama mana kewujudan putih itu dia mesti menumpang kepada zat yang lain. Jadi putih ada pada penutup ini. Jadi penutup itu ialah zat, putih itu ialah sifat. Jadi sifat itu ialah maqama bi ghairihi, suatu yang berdiri dengan yang lain. Tapi di sini binafsihi, dengan dirinya. Kalau ni zat zat. Sifat pula maqama, ni beza dia. Bi ghairihi, bi ghairihi bi ghairihi. Jadi perkataan ghair, yang lain, bukan dia bergantung, dia berkewujudan dengan kewujudan yang lain, iaitulah zat. Itu beza antara zat dan juga sifat. Jadi zat itu ialah kewujudannya tidak berhajat kepada kewujudan yang lain untuk keberadaan diri dia. Bukan merujuk kepada dijadikan, tidak. Bukan begitu. Jadinya macam mana? Untuk semata-mata dirinya, dia bebas untuk ke mana-mana. Jadi ni, saya nak ke sini boleh, ke atas boleh, ikut dia lah. Kita nak alihkan dia, tidak perlu kepada sesuatu yang lain. Kewujudan sendiri dia. Berbeza dengan sifat putih tadi. Putih kita tak boleh tinggalkan, tarik saja benda ni, tak boleh. Putih, selama mana kewujudan putih, dia mesti ada pada zat itu, dinamakan sebagai qaim bi ghairihi, qama bi ghairihi. Kewujudannya bergantung, itu maksudnya qaim. Qaim artinya kebergantungan. Kebergantungan dia kepada sesuatu yang lain.
Ini kena beza kan? Itu saya kata tadi. Bukan merujuk kepada dijadikan, itu bukan istilah tu. Saya membicarakan tentang tidak berhajat. Ini bukan merujuk kepada dijadikan. Bukan begitu. Ini nak merujuk membezakan antara zat dan juga sifat. Sifat bergantung kepada zat. Zat bergantung pada sifat tak? Tak. Ini saya spray hitam dah jadi hitam dah. Bukan putih dah. Jadi dia tak berhajat kepada putih. Dia boleh berada pada hitam. Berbeza dengan putih. Putih dia tidak boleh, dia bergerak sendiri, tak boleh. Tak boleh adanya suatu putih yang sendiri-sendiri. Itu sebab kita kecil-kecil dulu ternampak kelibat putih. Kita takut putih ke kita takut empunya putih? Empunya itu ialah zat. Putih tak ada masalah. Tapi yang kita takut ialah empunya putih. Belang. Kita takut belang ke kita takut empunya belang? Itu empunya dia maksudnya zat. Jadi belang ke putih ke dia tak boleh gerak sendiri. Dia mesti ada pada zat. Ialah Ji. Saya bawa kepada manusia lah. Jadi zat tu sesuatu yang kita boleh nilai, kita boleh duduk, boleh nampak, boleh rasa dan sebagainya. Sifat orang tu lah mungkin dia letak pada orang manusia. Adakah sifat orang tu tinggi, rendah, kurus, buncit, apa semua, hitam, putih dan sebagainya. Itu sifat dia. Dan zat dia tu lah kaki tangan apa semua tu zat. Adakah macam tu? Saya tahu Ustaz akan membawa kepada Allah Ta'ala ni. So saya bawa daripada barang tu, objek tu kepada manusia saja. So di mana satu zat, di mana satu sifat. Baiklah. Saya bicarakan tentang zat tadi masih lagi secara umum. Secara umum, sama ada kita membicarakan tentang ketuhanan atau makhluk. Ini umum lagi. Bila sebut saja zat, ialah maqama binafsihi, suatu yang kewujudannya dia tidak berhajat kepada kewujudan yang lain untuk keberadaan diri dia. Jadi bila kita bicarakan tentang qiyamuhu ta'ala binafsi nanti, jadi Tuhan itu ialah zat. Tuhan itu tidak berhajat kepada zat yang lain untuk kewujudan zatnya. Itu yang dimasukkan dengan maqama binafsihi. Kalau tuan-tuan kalau Haji cerita tadi, apa nama tadi Ji? Cikgu kan? Cikgu ke apa? Sekarang ni. Tak dulu sekarang. Cikgu mana? Bukan cikgu. Betul ni bukan cikgu. Sebab saya cikgu. Itu yang dia cikgu dengan cikgu. Oh, cikgu mana? Kalau tanya cikgu mana kata. Kalau polis tanya angka berapa? Tu kalau polis. Dia apabila kita bicarakan tentang proton, elektron, apa semua dunia sila tu, itu dia akan membicarakan tentang khusus mengenai apa itu jirim. Atau dalam bahasa Arab dia dinamakan sebagai, dalam istilah ilmu kalam dia dinamakan sebagai jauhar atau atom. Atom pun besar lagi, ada lagi sampai nukleus apa semua tu perbincangan. Itu dah khususkan mengenai jauhar fard namanya. Kita membicarakan secara umum. Jadi zat Tuhan, zat makhluk. Sifat Tuhan, sifat makhluk. Zat Tuhan ialah kewujudan dirinya itu tidak berhajat kepada zat yang lain untuk keberadaan wujudnya. Dengan maksudnya lainnya, Tuhan itu adalah zat. Tuhan itu bukan sifat. Kerana sifat berhajat kepada zat untuk kewujudan dirinya. Kalau zat itu dia tak berhajat kepada yang lain, bahkan kalau makhluk, sifat itu berhajat kepada zat untuk keberadaan dirinya. Zat itu menyediakan ruang, menyediakan asas, menyediakan tapak untuk kewujudan sifat-sifat. Itu kalau makhluk. Kalau bicarakan tentang ketuhanan,
Zat Tuhan itu bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Bila zat Tuhan itu esa, bila zat itu qadim, zat Tuhan itu baqa, secara automatik lah dengan sifat-sifat sifatnya. Kudrat Tuhan qadim, kudrat Tuhan baqa. Iradat Tuhan qadim, iradat Tuhan baqa. Ini bicara ketuhanan. Bicara makhluk pula begitu juga. Zat tu makhluk itu, sifat makhluk itu baru, sudah pastilah zat makhluk juga baru. Ya, tapi bila perincikan secara detail, sudah pastilah berbeza zat Tuhan dengan zat makhluk. Tapi kefahaman awal apa itu zat, apa itu sifat, maka kefahaman asasnya ialah zat maqama bi nafsihi, sifat maqama bi ghairi. Jelas ni. Itu. Jadinya apabila kita bicarakan tentang manusia, mana zat manusia? Ni lah manusia. Zat macam mana yang bicarakan tentang jirim, jisim. Jisim itu ialah perhimpunan, gabungan beberapa jutaan jauhar, jirim. Itulah diri kita. Tapi bila bicarakan tentang apakah hakikat manusia, itu dah bicara lain pula. Adanya yang berbangsa jismi, berbangsa zahir, ada yang berbangsa batin, itulah rohani. Itu bincang lain lah. Tapi bila merujukkan tentang zat sini lah, zat kita ni, jirim, merujuk pada jirim. Baiklah, apabila ada soalan tadi, awak nak tanya? Ada maaf. Arab dengan sebuah sifat tadi tu, dia akan sentiasa berada bila zat tu masih ada. Jadi gula yang dah larut dalam air tu, maka zat gula dah tak ada, maka sifat manis tu mesti dah tak ada. Maka boleh tak kita kata manis tu bukan daripada gula, manis air tu. Jadi manis tu daripada gula. Sebab itu tanya sains tu. Saya gula dah tak ada. Gula dah tak ada. Dah cair kan. Sekarang, adakah gula itu manis? Manis itu gula? Itu gula zat. Gula itu zat. Sifat itu manis itulah sifat. Garam itu zat, masin itu sifat. Apabila dia manis tu tak akan bercerai daripada gula. Apa maksud tak akan bercerai? Artinya kewujudan manis, kalau dia ada, dia selama itulah dia akan bergantung pada gula. Ini putih lah kita kata. Putih itu sifat. Kertas itu zat. Selama mana putih ini nak wujud, selama itulah dia bergantung pada kertas. Putih itu pula, dia tak boleh berpindah kepada yang ini. Dia tak boleh pindah. Warna boleh pindah tak? Tak. Itu dinamakan sebagai sifat tidak boleh berpindah. Warna dinding ni boleh berubah tak? Warna dinding boleh berubah tak? Cat lain ni? Minta maaf. Minta maaf. Soalan betul. Boleh pindah tak? Daripada dalam tin, warna dalam tin tadi berpindah kepada warna di dinding tadi. Tak. Yang berpindahnya apa dia? Zat cat. Zat cat tu yang berpindah. Jadi kita tak boleh melekat tak boleh. Dia warna tak boleh pisah daripada zat sampai bila-bila. Dia bezanya pula, ada kalanya dia beza pula. Ada kalanya sifat itu dia boleh hilang sedangkan zat masih ada lagi. Ada kalanya pula selama mana keberadaan zat, selama itulah ia bersifat dengan sifat itu. Dia ada dua. Artinya dia dah macam pasangan sehidup semati. Ibarat begitulah. Selama mana keberadaan zat, selama itulah ia bersifat dengan sifat itu. Contohnya contoh. Kalau kita cakap contoh rumah, seronok rumah. Contoh macam mana? Contoh diri kita. Kita ini apa dia? Jirim
Jirim tu apa dia? Apakah sifat yang tak bercerai daripada jirim selama-lama? Mengambil lapang, mengambil ruang, mengambil lampang, mengambil tempat, mengambil sudut, mengambil arah. Selama mana keberadaan jirim, selama itu mesti bertempat. Selama mana keberadaan objek, selama itulah dia mesti ada arah. Dia ada tempat-tempatnya. Ini dinamakan sebagai nafsiyah bagi jirim. Ulang sekali lagi. Ini nafsiyah bagi jirim. Sifat diri. Dia tak boleh lari. Selama mana ibu dia ada, ibu kat mana? Ibu ada tapi ibu tak ada kat mana-mana. Tak boleh. Mesti ada. Sama ada di kedai kain ataupun di kedai emas, kedai kasut, kalau shopping complex lah. Ibu kat mana? Ibu tak ada kat mana-mana. Tak boleh. Selama mana ada jirim, zat ibu tadi, selama itulah dia mesti ada di mana jirim. Dia mengambil ruang, mengambil tempat. Ayah kat mana? Ayah ada tapi ayah tak ada kat mana. Dia tak boleh, mesti ada. Mesti ayah kat kedai kopi ni. Macam tu. Mesti ada tempat dia. Itu sifat nafsiyah ataupun sifat yang selama mana keberadaan zat, selama itulah mesti ada sifat tersebut. Antaranya ialah sifat wujud. Baru kita kaitkan. Antaranya ialah sifat wujud. Wujud ni, sifat wujud tu selama mana keberadaan zat, selama itulah bersifat dengan sifat wujud. Kecuali wujud tadi musnah, kecuali zat tadi musnah, maka sifat wujudnya pun musnah. Ini yang dimasukkan dengan sifat nafsiyah. Itu sebenarnya kesimpulan bagi sifat nafsiyah. Sifat merujuk kepada diri. Selama mana keberadaan diri, selama itulah dia bersifat dengan sifat itu. Apa dia? Wujud. Apa itu? Bertempat, mengambil ruang. Ini adalah kefahaman mengenai apa itu sifat nafsiyah. Itu. Sifat nafsiyah itu apa dia? Sifat yang merujuk kepada diri. Selama mana keberadaan diri, selama itulah sifat itu mesti ada. Itu nafsiyah. Nak faham? Kita boleh cari pelbagai. Baiklah. Putih. Hitam lah. TV hitam. Hitam ni wujud tak? Hitam ni ada tak? Ada tak? Wujud tak? Ada tak hitam? Ada hitam. Hitam tu apa dia? Sifat. Sifat apa? Ma'ni. Hitam sifat ma'ni. Kalau ada sebagian orang dengar, sifat ma'ni kan Tuhan saja. Tidak. Ini istilah sifat ma'ni, sifat yang merujuk kepada benar-benar ada sifat ma'ni. Jadi hitam ni ada tak? Benar-benar ada tak? Memang ada lah, nampak dah, dapat tunjuk. Ada hitam. Jadi hitam itu ialah sifat ma'ni bagi TV. Antara sifat nafsiyah bagi hitam ialah dia berhajat kepada zat. Itu nafsiyah bagi hitam. Ulang sekali lagi. Nafsiyah bagi sifat hitam, nafsiyah bagi sifat putih, nafsiyah bagi panas. Nafsiyah bagi sifat sejuk. Nafsiyahnya apa dia? Dia berhajat kepada zat untuk kewujudan diri ini. Itu nafsiyah dia. Jadi selama mana keberadaan putih, selama mana keberadaan hitam, selama mana keberadaan sejuk, panas, selama itulah dia mesti ada pada zat. Dia mesti menumpang pada zat. Bila masa sifat hitam, merah, putih semua tu, bila masa dia tidak berhajat kepada zat? Tak ada. Itu sebenarnya. Selama mana keberadaan hitam, sama itu mestilah dia menumpang ataupun berada pada zat. Jadi bila masa dia tak ada, bila masa dia tidak berhajat kepada zat, bila dia dah tak ada, musnah. Itu sebenarnya kekuncinya. Oleh kerana itulah, sebagaimana saya bincangkan tadi, kita bukan takut pada putih, bukan kita risau pada putih, bukan kita risau pada belangnya, tapi risau pada empunya putih, empunya belang. Sama. Kenapa? Kerana putih tu tak akan bergerak sendiri, tak ada.
dia tidak boleh berpindah putih kepada zat yang lain. Dia tak boleh berpindah. Itu sifat. Antara hukum asas bagi sifat, dia tidak boleh berpindah. Sebab apa dia tidak boleh berpindah? Ini perbincangan menarik ni. Bincang ni sampai ke 12.30 ni. Baiklah. Dia bila bicarakan tentang hukum ataupun syarat ataupun hukum asas bagi jauhar, begitu juga mengenai sifat. Sifat dia ada hukum-hukum asasnya. Kita katakanlah warna hitam. Ini kotak kotak yang berwarna hitam. Ini ada berapa warna sini? Ada berapa warna? Berjuta warna hitam. Berjuta warna hitam, berjuta warna biru. Warna sifat ada berapa sifat kat sini? Berjuta. Berjuta, bukan satu. Warna itu sifat Ustaz. Warna yang banyak. Kena ingat kena salah satu hukum dia. Salah satu je lah apa dia? Sifat tidak boleh berada pada dua jirim, dua zat. Ambil dah mana ni ni ibarat TV lah Saya ambil sudut kecil je. Saya tak nak banyak Saya ambil sudut ni saja. Sudut ni saya ambil, tak ambil semua. Saya ambil sudut ni je Ibarat saya potong sini, saya letak sini. Ni. Ni. Ada berapa jirim sini? Ni berapa jirim ni sini? Bilion pun. Besar sangat lah. Saya kecil lagi. Kecil. Jadi kecil tu besarkan. Saya besarkan warna penglihatan dia. Jadi mungkin sini ada hujung sikit je tuan-tuan Ni hujung ke? Ini ada tak tahu apa ni. Ibarat begini Ibarat jirim-jirim yang tersusun. Sains kita ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Senang. Senang kira. 10 kali berapa tak tahu ni. Jadi 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada apa? 10 kali dengan 7, 70 jirim. 70 jirim sebenarnya dia ujung ni. Sikit je. Bercantum. Ini dinamakan sebagai muttasil, ittisal, berhubung. Dia bukan berpisah, berhubung. Jadi ada 70 zat. Jadi jirim ialah zat. Jirim adalah zat. Ada 70 zat, 70 jirim. Dalam bahasa yang lebih mudah, lebih khusus lagi, dinamakan sebagai jauhar fard. Jauhar firin, jauhar fard. Jadi 70 jirim. Ni hitam tak? Hitam. Jadi bila 70 jirim, ada berapa puluh hitam? 70 hitam. Hitam di sini, ni hitam sini ni, bukan hitam di sini. Hitam di sini, bukan hitam di sini. Kerana satu sifat dia tidak boleh berada pada dua zat. Ini zat, ini zat. Jadi kalau 70 jirim, 70 sifat hitam. Jadi hitam di sini bukan hitam di sini. Hitam di sini bukan hitam di sini. Jelas Satu sifat tidak boleh berada pada dua zat, dua tempat, tak boleh.
Jadi kalau 70 jirim, 70 jauhar, 70 warnanya. 70 warna hitam. Antara undang-undang, antara hukum, sifat tidak boleh berada pada dua tempat. Dua zat tak boleh. Dan antaranya pula sifat tidak boleh berpindah dari satu zat kepada satu zat yang lain. Jadi kita ambil satu hitam ni. Ambil hitam satu, letak kat sini. Ni satu lagi satu Bukan banyak ni satu, kira anggap satu pula. Kita ambil sangat besarkan, besar sikit lah. Satu hitam. Ini adalah jirim TV. Kemudian ini sinilah ini jirim sebelah sini. Yang ini jirim sebelah sini. Atau salah lah. Ini jirim sini. Ini jirim ni, yang ini jirim sini. Sekarang warna hitam ni nak berpindah kepada sebelah, boleh ke tidak? Sebab apa tak boleh? Tak boleh bersifat dengan dua sifat. Tak, tapi bila dah pindah sini je ada, ni tak ada. Satu zat tak boleh bersifat dengan dua sifat. Satu zat tak boleh berada. Satu zat tak boleh bersifat dengan dua sifat. Hitam lagi hitam. Satu sifat tak boleh berada pada dua tempat. Itu kalau dalam satu masa. Satu masa tak boleh. Satu sifat berada pada dua zat pada satu masa memang tak boleh. Tapi sekarang persoalannya, boleh tak sifat itu berpindah? Sebab apa tak boleh? Sifat tak boleh bersifat dengan sifat. Sifat tak boleh bersifat. Itu sifat tu wujud tak? Macam mana lah? Itu betul kalau kita kata itu kalau sifat-sifat mani. Tapi ini bukan bicaranya. Sebab apa dia tidak boleh berpindah? Kerana apa yang berlaku? Kita nak angkat dia ni. Nak beralihkan dia, apa yang berlaku ketika kita nak alihkan? Apa yang berlaku ketika peralihan? Ada suatu detik yang mana sebelum dia beralih ke sini, ada suatu detik yang dia terpisah daripada yang pertama. Sebelum dia nak beralih kepada tempat yang kedua, ada satu ketika, satu detik dia kena lepas. Artinya dia tertanggal. Dengan maksud yang lain, dia tidak berzat. Dia tidak ada menumpang. Betul tak? Sebelum dia nak pindah itu, ada satu ketika sebelum nak melompat, dia kena terangkat. Betul tak? Sebelum melompat, nak pindah, kena terangkat. Bila terangkat, apa yang berlaku? Dia tidak berhajat kepada zat. Sedangkan nafsiyah bagi sifat, dia mestilah selama mana keberadaan dia mesti ada zatnya. Jadi bila dia terangkat, artinya terbatal hukum dia. Apakah hukumnya? Hukum nafsiyahnya tadi terbatal. Tak bolehlah melanggar hukum nafsiyah. Jadi bila dia lompat, faham tak saya kata ni? Tak faham, dia mabuk lah. Jadi ketika dia nak melompat ke sini, ketika dia lompat terangkat kaki, kalau kita ibarat manusia ni terangkat kaki, ketika itulah apa dia? Terbatal hukum nafsiyah. Apa nafsiyahnya? Selama mana keberadaan zat, selama mana keberadaan sifat, selama itulah dia mesti ada pada zat. Jadi bila terangkat, hukum terbatal. Sedangkan nafsiyah itu asas utama. Jelas kan itu? Boleh Ji? Dah malas sikit, panah-panah otak kan. Tak apa kan, dah makan nasi minyak kan. Okey dah kan. Maksudnya macam soalan saya Ya. Maksudnya macam soalan saya tadi, yang pasal gula tadi. Bila digula putih, gula tu dah tak ada dah larut, mana sifat manis dia pun mestilah hilang. Dia bukan berpindah pada air. Ya betul. Betul. Itu ada dinamakan sebagai konsep asar pula, kesan. Itu bincangan tu lebih halus lah. Itu bicara tentang kesan. Dia bukannya berpindah kesan. Yang tuan-tuan, sebab apa? Dah tahu hukum ni kan, hukum tak berpindah kan? Sebab apa kita takut dia sebelah api? Panas tu apa dia? Sifat bagi apa? Kan kita dah tahu sifat tak boleh ni berpindah. Jadi dia sebelah api tak ada masalah. Itu dinamakan sebagai hukum kesan. Hukum kesan dia beza sikit.
dia ada beza pula. Itu kesal, itu panjang. Kang tak habis ke wujud kita. Okey, soalan tadi apa dia? Maksudnya sifat ni tak boleh berpisah dengan zat. Sifat selama mana keberadaan sifat dia tak akan berpisah daripada zat. Cuma tadi kita kategorikan pula. Ada yang sifat selama mana keberadaan zat selama itu dia mesti ada. Dan satu lagi sifat yang dia boleh hilang. Seperti apa dia? Sifat ma'ani. Jadi dulu kita comel, sekarang kita dah berkedut. Dulu kita putih, semalam dah bekerja di bawah matahari jadi hitam, anak putih hitam berubah-ubah. Zat yang sama. Dulu hitam, rambut hitam, sekarang putih. Dia nampak. Itu maknanya sifat hitam rambut tu ataupun rambut kita memang hilang kan. Inilah sifat apa? Kedut dan juga apa dia? Licin ataupun panas, sejuk, berubah-ubah. Air contoh, air tu berubah daripada panas daripada sejuk kepada panas. Jadi panas tadi hilang, katanya sejuk. Jelas itu itu yang dinamakan sebagai sifat kategori ma'ani. Dia bukannya kategori apa dia? Nafsian ni dia tak akan bercerai. Dia tak akan hilang daripada zat selama mana keberadaan kewujudan zat tadi. Baiklah, barulah kita masuk balik. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari berpandangan bahawasanya wujud itu ialah diri zat. Wujud ialah diri zat. Sama ada makhluk ataupun ketuhanan. Sama ada makhluk ataupun ketuhanan. Jadinya wujud Tuhan itulah zat Tuhan lah. Wujud botol ni zat botol tu lah. Jadi sama ada makhluk ataupun ketuhanan, wujud adalah diri zat, ain zat. Namun ilmuwan selepas daripada beliau seperti Imam Imam Haramain, Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka berpandangan selepas daripada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, sebahagian ilmuwan mengekalkan pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Mereka kekalkan pandangan tersebut. Seperti apa dia? Seperti Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengekalkan pandangan tersebut. Wujud itu adalah diri zat. Namun ulama sesudah daripada itu pula seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, mereka berpandangan telah timbul mentakwilkan ataupun menafsirkan maksud Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Lalu sebagian mereka mengatakan yang dimaksudkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ialah diri zat apabila kita fokuskan pada wujud luaran. Bila kita fokuskan di luaran, kita tak dapat bezakan antara wujud dengan zat. Dia memang diri dia lah. Inilah ada, inilah wujud, inilah zat. Di luaran. Tapi dalam minda kita dapat dibezakan kefahaman apa itu zat, apa itu wujud di minda. Jadi dibezakan terpisahnya wujud dan juga zat hanyalah di minda. Di luaran itulah benda yang sama. Dengan maksud yang lainnya, perbezaan kefahaman apa itu zat, apa itu wujud. Di mana dibezakan? Di mana yang berbezanya? Di minda. Di luar perkara yang sama. Di luar itulah zat, itulah wujud. Tapi bezanya di minda. Ini pandangan contohnya Imam Fakhruddin Ar-Razi menafsirkan, menghuraikan maksud Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadinya apabila kita katakan terbeza di minda, kita bicarakan tingkat pertama tadi. Ini dinamakan sebagai apa dia? Wujud
ada pada minda ataupun dinamakan sebagai wujud fizik zihin. Ada pada minda, maka akan pergi kepada konsep apa dia? Amrun i'tibari intizai yang mula-mula tadi. Intizai artinya dibezakan dia hanyalah di minda. Luarannya ada tak? Mahal intizaknya ada tak? Adalah zat. Di luarannya hanyalah zat. Zat itulah wujud, wujud itulah zat. Tapi di minda dibezakan antara wujud dan juga zat. Dia bukan ikhtira'i, dia intizai. Apabila kita faham begini, kalau ikut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tadi, apa dia? Wujud adalah diri zat. Jadi diri zat tu apa dia? Diri zat tu zat lah. Jadi bukan sifat. Apa itu wujud tu sifat ke tidak? Sudah. Wujud tu zat ke sifat? Habis tu macam mana 20 pula? Kan kita kata sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala 20 pertamanya wujud. Macam mana kita katakan wujud itu ialah zat? Nampak? Jelas tak saya kata ni ke mengantuk dah? Ya dah. Dia nak suruh saya up. Kita bicarakan wujud, qidam, baqa', mukhalafatu ta'ala. Ini semua apa dia? 20 ni. Sifat. Tapi kita bicarakan tadi wujud itu adalah diri zat. Macam mana ni? Ini dinamakan sebagai konsep tasamuh. Tasamuh. Berlebih kurang. Tasamuh ni artinya berlebih kurang. Baiklah. Bincangan ulama tadi Wujud. Peringkat 1, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan wujud itu ialah diri zat. Wujud ialah diri zat, ain zat. Saya suka tulis ni lah. Sebab tulisan bumi saya agak teruk, tak cantik. Walaupun jari pun tak cantik, tapi okeylah. Diri ialah ain zat. Lihat peringkat yang kedua, Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan wujud itu walaupun ain zat, namun apa dia? Namun ialah ziyadah. Ziyadah artinya tambahan kefahaman. Itu dinamakan sebagai ziyadah ataupun tambahan kefahaman. Apa maksud ni tambahan kefahaman? Kita faham zat. Kemudian tambah kefahaman lagi, ialah wujud. Wujud itu kefahaman berbeza dengan kefahaman zat. Itu seperti kita kata nak faham tentang kalau di luaran kita tahu ini TV dan kita dapat bezakan dengan hitam. Itu di luar. Begitu juga di dalam TV hitam. Jadinya Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan, wujud itu ain zat, tapi bicara fil kharij, di mana di luar. Namun ianya pada iktibar akalnya ialah ziyadah ataupun tambahan kefahaman di minda. Dia bukan sebagai ziyadah. Maksudnya tidak menafikan itu. Maksudnya tak menafikan ini tambahan daripada ini. Dia cakap tadi tengah, kiri, kanan. Ada kat mana? Kat luar ke kat dalam? Kat luar. Zihin ke kat luar? Zihin. Jadi zihin kita ini bersifat kiri, ini bersifat kanan. Nampak tak? Bersifat tadi mana? Di minda. Jelas tak situ? Begitulah juga tambahan kefahaman di minda. Wujud itu dibezakan dengan zat hanyalah di minda. Ziyadah ni terpakai pada ain zat itu saja ke ataupun dia terpakai pada konsep ain? Kalau Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, wujud itu ain zat dah, sekat itu dia. Sekat itu je. Imam Ghazali begitu juga. Wujud itu ain zat dah, tak bicara dah. Minda tak minda sekat tu.
Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi mentafsirkan maksud Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi kurun yang ke-6 Imam Ghazali kurun yang ke-5. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan maksud Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, imam kita yang dimasukkan dengan Ain Zat itu ialah di luaran. Tapi di minda ada tak beza, ada tak zaidah, ada tak tambahan kefahaman, ada. Itu dinamakan sebagai amrun i'tibari. Jadi kita faham di sini apa dia? Amrun i'tibari, intizai. Jadinya kalau kita mengatakan wujud itu ialah ain zat tanpa kita lihat kepada pandangan ini, maka wujud bukan apa? Bukan sifat. Dah, wujud itu diri zat, apa pula sifat? Betul tak? Jadi wujud itu bukan sifat. Kalau kita lihat kepada pandangan yang ini, maka wujud itu amrun i'tibari, maka di sini wujud adalah sifat. Wujud sebagaimana kita kata kanan, kiri, tengah, atas, bawah, itu ialah sifat yang bangsa cetusan minda. Jadi kalau kita berpandangan kepada pandangan Imam Abu Hasan Al-Asy'ari ini, Imam Asy'ari. Ini Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan wujud itu ialah ain zat, maknanya wujud bukan sifat lah, tapi dinamakan, diletakkan sebagai sifat hanyalah tasamuh. Saya kata tadi tasamuh. Maknanya lebih kurang lah. Ataupun kita katakan penamaan sifat pada sebutan sahaja, ataupun pada sebutan, pada talafuz saja. Lalu kita mengatakan Allah itu maujud, Allahu maujudun. Kita jadikan dia sebagai khabar, subjek, predikat. Allah itu wujud, Allah bersifat dengan wujud. Itu dia. Dia hanya pada sebutan saja, bukannya hakikat bagi sifat, kerana wujud itu jelah diri zat. Memang diri zat. Tapi kalau kita dah mengikut kepada mutaakhirin seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi, maka di sini bukan tasamuh dah. Sebagaimana kanan, kiri, atas, bawah, bulat, apa semua itu kalau makhluk ialah amrun i'tibari, maka sifat tersebut dalam kategori amrun i'tibari. Begitulah juga wujud itu ialah sifat yang amrun i'tibari, intizai. Dia bukannya diri zat. Jelas itu Ada yang mengatakan sebahagian golongan, ini bukan golongan sunnah. Sebahagian golongan yang bukan ahli sunnah, mereka mengatakan ini falsafah. Wujud itu ain zat bagi Tuhanan. Wujud itu, kalau kita lihat dulu, sifat ataupun perkara yang tambahan, sifat makhluk. Jadi golongan ini berpandangan bahawasanya wujud itu ialah diri zat apabila bicara tentang ketuhanan. Tapi bagi makhluk ini,
wujud itu ialah sifat, itu ialah perkara tambahan. Jadi kita faham di sini, kalau yang ini Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai tasammuh saja, ataupun wujud itu dinamakan saja, diletakkan saja status sifat untuk berlebih kurang. Kalau tadi langsung tak tahu nak sebut lain yang akan datang kan. Jadi tasammuh berbeza dengan pandangan yang kedua, bukan tasammuh. Wujud itu ialah benar-benar sifat, dia bukan zat. Bukan tasammuh dah. Jadi kategori pembilangan itu betul lah. Wujud sifat, kidam sifat, itu sifat. Tapi yang pertama bukan sifat. Kalau begitu, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dia bukannya sifat 13. Dia hanyalah 12 sajalah, wujud bukan sifat. Ni yang dia 20. Nafsiyah 1. Lagi apa lagi? Salbiyah 5. Lagi Ma'ani 7. Maknawiyah tu 7. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tidak meletakkan status maknawiyah. Jadi 20 tolak 7 jadi 13. Betul, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari 13 saja. Kemudian Imam Abu Hasan Al-Asy'ari mengatakan wujud itu bukan sifat. Tolak lagi 1 jadi berapa? 12 sajalah sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala menurut Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Itu bicara kategori lah. Ada soalan lagi tuan? Kalau kita nak bincang tentang sesuatu, kita nak bincang tentang apa yang dipanggil kuliah. Kalau tak wujud, bincang tu. Kalau kita nak bincang tentang cakrawala, kalau tak wujud, nak bincang apa? Boleh tak kita bincang sesuatu yang tak wujud? Nama kita tak. So, jadi apa lagi kalau kita bawa kepada ketuhanan? Maknanya kalau Tuhan tak wujud, yang pertama sekali kita tak bincang pun. Jadi wujud tu mesti ada. Kita letak pada tinggi lah. Tinggi ada tak? Ada lah. Barulah kita boleh bincang ada yang begini. Tinggi tu sifatnya hitam. Ada tak hitam? Ada tak apa sifat hitam? Ada lah. Jadi ada tu basic asas yang bagi saya nak kata nak letak kepada sifat pun boleh, nak letak kepada zat pun boleh. Kalau tak ada, kita tak bincang pun, tak disahkan. Ya betul lah. Itu memang dia kefahamannya. Jadi bila bicarakan tentang wujud, wujud tu zat lah. Kita kata wujud tu zat, itulah asasnya. Wujud itu bagi pandangan pertama, wujud itu ialah zat. Jadi asasnya apa dia? Asasnya ialah zat. Dia makan sebagai mengisbatkan zat. Jadi kita letak kekurungan wujud itu dalam zat. Jadi kita tak bawakan lafaz wujud, mengisbatkan zat. Itulah asasnya. Wujud itu ialah zat. Ataupun pandangan yang mengatakan wujud itu ialah sifat. Jadinya bila bicarakan tentang zat, langkah pertamanya ialah mengisbatkan sifat wujud. Sama juga sebenarnya. Sama juga dengan perbincangannya. Cuma sebagaimana saya katakan tadi, dia benda yang semua orang faham tapi jadi tak faham. Jadi tak faham balik. Itu menunjukkan apa dia? Menunjukkan lemahnya manusia ni. Itu je. Benda yang asas pun jadi mabuk bila bincang lagi dalam, bergaduh. Jadi mazhab sana, mazhab sini, aliran sana, falsafah. Padahal wujud kita sendiri je. Kalimah wujud itu pun jadi mabuk dah. Ini menunjukkan lemahnya manusia tu. Baiklah. Saya seronok tadi, Tuan Haji sebut tadi mengenai wujud zat dan juga wujud hitam. Bila sebut saja tentang wujud, dia bukan semata-mata merujuk kepada zat. Bahkan dia akan merujuk kepada sifat.
Ini dinamakan sebagai sifat atas sifat. Ni ada satu lagi undang-undang ni. Sifat ma'ani dia tidak boleh menampung sifat ma'ani yang lain. Itu kunci dia. Sifat ma'ani dia tidak boleh menampung sifat ma'ani yang lain. Ataupun kita terbalik ke ayatnya, sifat ma'ani dia tidak boleh menenggi, dia tidak boleh menempel, dia tidak boleh bergantung kepada sifat ma'ani yang lain. Ayat terbalik lah. Sama ada dia bergantung ataupun dia memberi menjadi tempat untuk sifat ma'ani yang lain. Baiklah, sebagaimana kita bicarakan tentang dinding, bukannya dulu apa ni Ustaz? Tuan, dinding warna apa dulu? Putih. Okey, ni krim sekarang coklat krim. Ya. Krim lah, ni krim. Nampak macam bukan bermakna putih itu menjadi tempat untuk krim ataupun coklat menenggik, menampal, berdempik, menumpang. Tak boleh. Sifat ma'ani tidak boleh menumpang pada sifat ma'ani yang lain. Tak boleh sama sekali. Tapi cat ni apa dia? Cat ini ialah jirim-jirim cat yang dilapik, yang berhubung dengan jirim cat yang berwarna coklat. Yang menempel ni tadi apa? Yang menimbus tadi apa dia? Jirim, bukannya sifat. Sifat tak boleh bergantung kepada sifat. Tapi yang dimaksudkan sifat di sini ialah sifat ma'ani. Okey, kekhususan di sini kita perasan. Bila kita bicara tentang sifat, kita dah ada kategori dia kan, itu. Apa dia? Sifat apa dia? 4 kategori sifat. Nafsiyah. Ni dia umum, secara umum ni. Jadi kita kalau fokus pada manusia, nafsiyah. Kemudian apa dia? Kita ambil ma'ani lah. Ma'ani. Kemudian apa dia? Ma'nawiyah. Salbiah, tak salah tu dia. Yang bicarakan sifat di sini. Yang kita bicarakan tentang hukum-hukum tadi, sifat tak boleh menempel atas sifat. Itulah merujuk kepada sifat apa dia? Sifat ma'ani. Sifat ma'ani dia tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Hitam tak boleh bersifat dengan hitam. Ataupun hitam bersifat dengan merah. Tak boleh. Merah tak boleh menumpang pada merah. Tidak boleh menumpang pada hitam. Tak boleh. Ini hukum sifat ma'ani. Kalau bicarakan umum, kita namakan sebagai sifat ma'ani. Kalau bagian manusia, sifat ma'ani ini ialah apa dia? Dinamakan sebagai arad. Itu istilah khusus. Arad. Arad ni istilah khusus. Aradun. Istilah khusus bagi makhluk dinamakan sebagai arad. Sifat ma'ani itu ialah arad. Kalau perbincangan, arad. Manusia itu bersifat dengan arad. Arad ni sifat ma'ani lah. Bila sebut saja aradun, maknanya dia bukannya nafsiyah, bukannya maknawiyah, bukannya salbiah, dia ma'ani. Itu arad. Dia mestilah apa dia? Yang kita bicarakan dahulu. Wujudiyun. Ni. Putih, hitam. Itu sifat ma'ani, tapi makhluk dinamakan sebagai arad. Apa maksud arad? Datang dan pergi. Itu datang dan pergi, arad. Jadi dulu putih dah main api je panas. Legam. Hitam. Baiklah. Yang tak boleh menumpang pada sifat yang lain, pada sifat ma'ani yang lain semua, ini sifat ma'ani ni. Namun sifat ma'ani ini dia boleh bersifat dengan sifat nafsiyah. Jadi hitam ni wujud tak? Jadi sifat ma'ani nafsiyah tadi contoh apa dia? Wujud. Jadi hitam ni wujud tak? Wujud. TV ni wujud tak? Wujud. Jelas. Kemudian apa lagi? Contoh
Nafsiah bagi hitam tadi apa dia? Nafsiah bagi hitam mengambil dia mesti berhajat kepada tempat, berhajat pada zat. Itu nafsiah, sifat namanya. Jadi dia bersifat dengan mengambil ruang. Mengambil ruang apa? Bersifat dia dengan bertempat pada yang lain. Apabila kita faham begini, zat Tuhan wujud tak? Wujud. Kemudian kudrat Tuhan wujud tak? Wujud. Iradat Tuhan wujud tak? Wujud. Kemudian kita ambil lagi salbiah pula, kidam, artinya sediakah? Sediakala. Zat Tuhan sediakala, kudrat Tuhan sediakala. Nampak? Jadi iradah, kudrah, sifat ma'ani, tapi bersifat dengan sifat salbiah. Jelas tak di situ? Jadinya walaupun dia sifat ma'ani, tapi dia bersifat dengan nafsiah, dia bersifat dengan salbiah. Tapi sifat ma'ani tidak boleh bersifat dengan sifat ma'ani. Selain dia bersifat ma'ani, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Hitam tak boleh bersifat dengan hitam yang lain, tak boleh. Tapi hitam ni wujud tak? Bersifat wujud tak? Wujud, bersifat wujud, dia nafsiah. Jadi yang tak bolehnya sifat ma'ani bersifat dengan sifat ma'ani yang lain. Nanti bertingkat-tingkat tak boleh. Tapi kalau sifat ma'ani bersifat dengan salbiah, bersifat dengan nafsiah, tak ada masalah. Lalu kudrat samak Tuhan bersifat dengan mukhalafah tak? Ya, bersifat mukhalafah. Samak Tuhan bersifat dengan laisa kamitslihi tak? Ya, bersifat dengan laisa kamitslihi. Jelas itu kan? Wah, ini bicara tentang wujud saja. Ada soalan ni tak? Ini kadang-kadang benda ni kadang-kadang kalau kita tak ada catatan, ini dia akan campur aduk pening. Bulan depan tak nak datang lah. Dia kalau minat ilmu kalam, ilmu tauhid, dia kena sabar je lah, insyaAllah. Dia ulang. Saya bukannya benda banyak tak, ulang tu je. Itu konsep saya lagi dulu, mengulang. InsyaAllah kita ingat balik nanti. Baiklah, barulah kita masuk yang sifat yang kedua. 10 tahun habis InsyaAllah lah, setahun habis kot. Dia sebab yang tadi banyak asas yang saya dah masukkan, dah bicarakan. Mungkin waktu yang lain dah tak banyak dah benda. Tak apa, saya cuma ulang sikit saja. Baiklah, itulah sifat wujud. Yang keduanya kidam. Kidam ni apa dia? Tiada dulu dan tiada kemudian. Sifat nafsiah hanya satu, ialah wujud. Bila bicara tentang ketuhanan, sifat nafsiah hanyalah satu. Sebahagian ulama mengatakan bukan satu, banyak. Cuma kita tak tahu. Jadi wujud ialah nafsiah. Apa maksud nafsiah? Ulang balik sikit sebelum masuk yang kedua. Nafsiyah, bahasa Arabnya nafsiyatun. Nafsiyatun, asal kalimahnya daripada apa? Nafsun, diri, tambah ya, tambah tan marbutah, artinya mansubun ila nafs, yang dinisbahkan kepada diri. Itu maksud nafsiyah. Ya yang nisbah namanya, artinya yang dinisbahkan kepada diri. Malizi tak? Malizi ada ya kan? Begitu pergi buat umrah, Malizi artinya yang dinisbahkan kepada orang Malay. Dia artinya yang nisbah. Macam kita Al-Malakawi, artinya yang dinisbahkan kepada Melaka. Al-Johuri dan sebagainya. Asy-Syafi'i, Al-Ghazali yang dinisbahkan kepada Ghazal. Bukhari yang dinisbahkan kepada Bukhara. Artinya Imam Bukhari itu ya nisbah. Baiklah. Wujud ialah sifat nafsiyah, sifat yang bangsa diri. Okey, yang kedua pula kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsi, wahdaniyah. Ini kategori dinamakan sebagai sifat salbiah.
Tu dah panggil dah tu. Mana ibu tak balik lagi ni? Dia biasa macam tu lah. Air cuti macam tu tuan-tuan. Sama ada orang yang nak mendengar dan juga orang yang bercakap. Biasalah, semua kita kan ada kehidupan, ada keluarga. Ayah bila nak cuti ni contoh. Nasib baik sekarang tengah cuti sekolah. Saya lama tu. Jadi 5 ni dinamakan sebagai sifat salbiyah. Jadi kita ambil kefahaman awal dulu. Apa itu salbiyah? Kita eja dulu salbiyatun. Salbiyah. Salbiyah asal kalimahnya salbun. Kemudian tambah ya, tambah tamarmu marbutah, salbiyah. Salbun ni apa dia? Salbun ini ialah nafyun. Salbun ialah nafyun. Nafyun bahasa Melayu ke? Nafi. Tapi sama ada salbun ke nafyun ke, sebenarnya salbun ialah insilab. Nafyun asalnya bermaksud intifa. Dia benda si Rashid cakap ni, tak tahu dah. Intifa. Apa beza nafi? Nafi ni kalau kita terjemahkan dalam bahasa Melayu, menafikan. Kalau intifak ni kita terjemah dalam bahasa Melayu, ternafi. Sama juga salbun. Intifak artinya ternafi. Kalau nafyun, menafikan. Beza tak dua ni? Beza. Beza antara nafi dan juga menafikan. Beza antara nafyun dan juga intifak. Beza antara menafikan dan juga ternafi. Beza sebenarnya. InsyaAllah kita masuk sekejap lagi. Tapi kita ada masa 15 minit je, macam mana ni? Tak apalah, ini kita bicara awam umumnya tentang apa itu salbiyah. Nafyun, menafikan, dia kalau kita lihat makna dia, dia akan merujuk kepada dia lama sikit, dia sakit telinga. Merujuk kepada penafian, kerja akal, kerja minda menafikan. Itu maksud nafiyun, menafikan. Berbeza dengan intifa. Intifa artinya ternafi, menerima ternafi, menerima penolakan. Itu intifa. Kita ambil contoh. Dia kan biasa faham contoh je. Kita katakan muflis. Muflis, ini kita fahaman salbiyah. Muflis apa dia? Muflis. Lingkup. Apa? Fulus mafis. Dia hebat sikit lah fulus mafis kita. Jadi muflis itu menafikan tidak beruang, tidak berharta, ataupun muflis itu ternafinya tidak berharta, tidak ternafinya berharta. Masa tu yang sepatutnya muflis ternafi. Bukannya okey, dia muflis kita nafikan. Tak. Perkataan muflis itu sebenarnya mafhumnya ialah ternafi beruang, berharta. Botak, perkataan botak itu mafhumnya ialah ternafinya mempunyai rambut. Ternafinya mempunyai rambut. Togel bahasa Melayu togel lah, ada kan togel kan. Ayam togel ayam tu artinya ternafinya berbulu. Itu maksudnya salbiyah. Itu maksudnya intifa. Jadinya sebagian ilmuwan kalam
Mereka mentakwil ataupun mereka menafsirkan nafyun dengan maksud intifa, salbun dengan maksud insilab. Bukannya kita menafikan, tidak, tapi kalimah kidam, kalimah muflis, kalimah itu memberi mafhum ternafinya beruang, botak ternafinya berambut. Itulah yang dimaksudkan dengan nafyun merujuk kepada intifa, salbun bermaksud merujuk kepada insilab. Bukannya kita menafikan, tidak. Apabila kita faham begini, tanzih, suci Tuhan artinya tersuci Tuhan. Apa namanya? Tanzih artinya maha suci, artinya ternafinya perkara yang tak layak bagi Tuhan. Bukan kita menafikan, tidak, tapi ternafinya sifat-sifat tersebut, kekurangan-kurangan. Dalam bahasa Melayu, ter itu dia jadi automatik. Ha? Sendiri. Itu kalau bahasa Melayu ya. Tapi dalam bahasa Arabnya pula lain pula. Bukan sengaja tak sengaja, tak. Dia menerima. Itu inkisar ataupun inkilab. Dia lihat pada semata-mata kesan. Kasar tu zujajah, fang kasar tilka zujajah bahasa Arabnya. Itu beza antara kasrah pecah dengan terpecah. Kadang kita jangan keliru dengan bahasa Melayu tu saya mula belajar dulu keliru ke? Dan bila kalau bahasa Melayu kita sebut ter, artinya merujuk pada tak sengaja. Bukan. Bukan itu perbincangan dia. Ini kita masuk bahasa Arab sikit ni. Dalam belajar Misarab yang maka sebagai kasartu zujajah. Aku memecahkan kaca. Kaca, zujajah kaca. Aku memecahkan kaca. Jadi perbuatan datang daripada kita, memecahkan maknanya sampai kepada kaca tersebut. Fan kasarati tilka zujajah. Ni inkasara ni, dia inkasara ni. Inkisar. Maka terinkisar, inkasara. Jadi terpecahlah kaca tersebut. Terpecahlah kaca tersebut. Bezakan antara satu dengan dua. Yang pertama ini terfokus punca kesan, perbuatan, punca perbuatan kesan tadi, iaitulah daripada kita kasar tu, aku memecahkan. Yang kedua ni fang kasarati tilka zujajah, artinya terpecah, menerima kesan. Semata-mata dilihat jatuhnya perbuatan pada kaca. Kalau yang ini dilihat pada punca perbuatan. Yang di sini pula terpecahlah kaca tersebut. Terpecah dilihat pada perbuatan itu jatuh pada kaca. Semata-mata adanya perbuatan itu jatuh pada kaca, itu dinamakan sebagai mutawah ataupun inkisar. Itu dinamakan sebagai tambah alif nom tadi. Terpecah. Bukan maksud tak sengaja, tidak. Terpecah artinya kita fokus pada perbuatan itu jatuh di mana. Itu maksud Allah. Dia tak bicara siapa pecahkan ni, tak. Alamak, terpecah dah. Tak bicara ke tentang sengaja ke tak sengaja, tidak. Tapi merujuk kepada jatuhnya perbuatan pada kaca tersebut. Jadinya apabila kita katakan nafyun menafi bermaksud intifa, artinya jatuh
jatuhnya hadas, jatuhnya perbuatan ternafi itu pada perkara yang kita bicarakan tadi. Contoh kita katakan botak. Botak artinya ternafi, artinya adanya perkara-perkara yang tak layak, perkara-perkara ternafinya ataupun ternafinya rambut-rambut pada kepala. Itu yang dimasukkan dengan insilab, intifa. Bukan maksud sengaja tak sengaja, tidak. Saya dulu belajar kecil-kecil dulu macam tu juga. Kalau ter ni bahasa Melayu sengajalah. Tak, bukan ter. Ter artinya merujuk kepada semata-mata adanya perbuatan pada kesan daripada perkara tersebut. Jatuhnya perbuatan pada suatu perkara. Terpandang, bukan maksud sengaja pandang tak ada pandang, tak. Jadi ter di situ merujuk kepada apa dia? Jatuhnya pemandangan pada bagian-bagian. Cuma itulah bahasa Melayu kita dah ter tu merujuk pada tak sengaja. Ter dah. Yang dimaksud dengan ternafi di sini ialah semata-mata fokus pada perkara yang tidak ada. Jadi kalau begitu salbiah ialah ternafinya, kan kita kata ternafinya perkara yang tak layak bagi ketuhanan. Jadi salbiah tu apa dia? Kita bacakan kunci dia. Salbiah ialah apa dia? Salbiah belakang rumah bedah, bukan. Salbiah ialah ternafi perkara yang tak layak atau tidak layak bagi ketuhanan. Salbiah ialah ternafi perkara yang tak layak bagi ketuhanan. Itu salbiah. Muka 5. Mana? Pasal 5 tu. Dan dikata salbiah itu sifat yang menafikan benda yang tidak layak pada Allah Taala. Ternafi dengan menafi. Tu saya kata tadi. Nafyun dengan maksud intifa. Kalau kita tak jawi menafikan, maka kita terjemahkan apa dia? Ternafi. Kalau sebut menafikan ni perbuatan akal kita, minda kita. Sedangkan botak tu kau fikir ke tak fikir ke tetaplah tak ada rambut. Itu yang dimasukkan di sini. Nafyun dengan maksud intifa, menafikan dengan maksud ternafi. Jadi kita tak jawi macam itulah. Jadi menafi dengan maksud ternafi. Jadinya kalau kita sebut menafikan, kalau kita tak fikir akal kita, adakah perkara itu rambut tadi ada? Ada ke tidak rambut tu? Tetap tak ada, nampak tak? Dia bukannya akal kita yang menghukumkan, tidak. Bukan begitu. Jadi menafikan dengan maksud ternafi. Kalau nafiun bahasa Arabnya nafiun dengan maksud intifa, salbun dengan maksud insilab. Jadi saya buka soalan ya. InsyaAllah kita sambung akan datang kidam tu apa dia. Ada soalan ni? Kakak-kakak, cikgu-cikgu, abang-abang ada soalan? Ada soalan? Kita nak balik awal lah. InsyaAllah. Tak masuk lagi. Kuatan menafi pada diri masing-masing individu. Ada sampai melampau ke ataupun ada kekuatan. Soalnya perbuatan menafikan. Dia macam ni kita katakan. Kita akan bicarakan nanti mengenai bicara syahadah la ilaha illallah, nafi dan isbat tu nanti kan. Kalau kita membicarakan tentang tasdik dan juga takzib, membenarkan dan juga mendustakan, itu yang bicarakan tentang iman dan kufur. Membenarkan.
bicarakan tentang nafi dan juga isbat di situ. Kalau kita membicarakan tentang merujuk kepada maksud mencerap, mengetahuikan, maka di situ akan merujuk kepada idrak, mengetahui. Contohlah kita katakan, sebab apa saya tak nampak tadi soalan tadi yang menafikan, membicarakan tentang sifat tadi kan, ke apa benda? Menafikan yang Nak kena fokuskan dunia ni. Salbiah. Kekuatan menafi itu berdiri individu itu sendiri. Kan saya kata tadi, ini kalau kita katakan salbiah itu adalah perbuatan menafikan, maknanya kalau kita tak buat benda tu, dia akan berlaku sebaliknya. Kalau kita katakan botak, ialah menafikan ada rambut. Jadi kalau kita tak nafikan perkara tersebut, apa yang berlaku sebaliknya? Rambut tu ada lah, kan? Betul? Jadi berlakunya perkara tersebut dengan perbuatan kita. Ini yang silap. Maksud Bapa, kita kena kenal. Jadi kita kena ubahkan daripada menafikan dengan maksud ternafi. Jadi perkataan botak itu maksudnya ternafi, merujuk kepada ketiadaan rambut. Jadi bukannya merujuk kepada akal kita menghukumkan, tidak. Itu yang dimasukkan di sini. Tentang menafikan merujuk kepada ternafi. Sama ada, kalau kita katakan menafikan, maknanya akal kita yang meletakkan perkara tersebut, tidak. Sedangkan perkataan mafhum bagi kidam itu ialah ternafinya ada permulaan. Togel itu menunjukkan kepada mafhum ternafi, ketiadaan ketiadaan bulu udayam. Jadi apabila membicarakan tentang ketuhanan, apabila kita mengatakan Tuhan itu bersifat dengan tiada permulaan. Tiada permulaan. Jadi salbiah. Salbiah macam mana? Salbiah ialah ternafi, kidam tadi salbiah kan? Ternafi ada permulaan bagi Allah Ta'ala. Bukannya kita menafikan, artinya kita meletakkan, tidak. Tapi maksud kidam itu kita cerap, kita faham. Itu cerap namanya, faham. Kita mengetahuikan akan maksud tidak ada permulaan bagi Tuhan. Sama ada kita nak tolak benda tu, tak tolak benda tu perkara yang lain. Tapi kefahaman tentang kidam itu ialah tidak ada permulaan. Itu yang dimasukkan dengan intifa. Kidam itu sendiri menunjuk kepada ketiadaan permulaan. Jadi ketiadaan itulah intifa. Kalau menafikan, artinya dah lain pula. Dah kidam itu kerja, buat kerja, tidak. Tapi menunjukkan kepada ketiadaan permulaan. Begitu juga dengan salbiah yang lain. Jelas tuan Kalau tapi membicarakan tentang isbat nafi itu, bab hukum dah bicara lain dah. Hukum akal itu apa yang dimaksudkan dengan isbat, apa yang dimaksudkan dengan ternafi itu dah bicara lain tentang idrak. Ada soalan lagi? Tadi Jadi 11.30 memang ngangam itu, memang nak balik awal lah ni. Oh, insya-Allah lah. Jadi insya-Allah kita nak mengingatkan saya kita akan masuk bab kidam pula nanti. Untuk bulan depan lah insya-Allah. Jadi segala yang benar itu datang daripada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kedhaifan, kegelinciran itu datang daripada diri saya sendiri. Saya akhiri wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allah faqina fid din wa 'alimna ta'wila wa faqih zurriyyatina fid din wa 'alim ta'wila. Allahumma ja'alna wa zurriyyatina wa liqaryatina muqimas salah. Ya Allah, Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dan rahmatilah kami sebagaimana mereka merahmati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami,
Ya Allah Tuhan kami, jauhilah diri kami daripada segala malu dan petaka di dunia dan juga di akhirat kala nanti. Ya Allah, ya Allah Tuhan kami, ya Allah Tuhan kami, berikanlah kepahaman kepada diri kami, berikanlah cahaya kepada diri kami sebagaimana Engkau menerangkan langit dan juga bumi. Ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allah minkum.